Sebelum ni tadi korang ada kelas. Aidil share dengan Amir yang lain. Ada orang lain share device ke? Okey. Dah cukup ke kita ni? Macam tak cukup lagi. Suara saya dengar jelas tak? Dengar, Miss. Dengar Alright, kita terus mula. So, last lesson on Sunday kita stop dekat formula. So, hari ni kita nak masuk second part of probability, kita nak introduce event. Altogether for chapter 8 we have 4 main event. Hari ni kita nak pergi 2 event dulu. Okay. So, first event nama dia mutually exclusive event. So, nama-nama ni awak memang kena tahulah sebab dalam soalan dia memang akan keluar lah. Mutually exclusive tu apa? Sendiri kena tahu. So, mutually exclusive maksudnya there is no intersection between two event. Tu dia nak cakap. So, when it comes to mutually exclusive, no intersection. Okay. So, apa maksudnya no intersection? Two events cannot happen at the same time. Dari segi probability-nya kalau soalan tu suruh show, maksudnya contohlah kita ada event A, event B. Awak kena tunjukkan A intersect B, mesti dapat kosong. If it's zero, maksudnya dia mutually exclusive. Kalau tak, dia bukan mutually exclusive. Okay. Dari segi Venn diagram pula, okay, bila awak lukis Venn diagram macam biasa, mesti ada two event A and B, but then those two event must be separately lah. Dia tak ada overlap kat situ. Okay ke yang ni? Okay. Okay. So, contohnya lah sekarang pukul 12. Sepatutnya awak ada kelas matematik dengan saya sekarang kat Google Meet. Okay. Pukul 12 juga tiba-tiba awak nak pergi kafe makan tengah hari. Boleh tak benda tu? Berlaku tak benda tu? Tak boleh berlaku kan? Ataupun korang sebenarnya memang tengah kat kafe je, tengah makan sebenarnya ni. Kau tengah makan, lepas tu kau dengar je aku bebel kan kan? Itu contohnya kalau awak tengah ada kelas dengan saya, tak boleh lah awak nak pergi makan kat kafe. Those two event tak boleh berlaku serentak. Relax lah awak pergi makan sekarang ni. Saya tak tahu lah tu. Okay, so by rule, it cannot happen at the same time. Okay, itu first event. Next one, kita pergi event yang kedua. Exhaustive event. Okay, so exhaustive event says that kita punya semua bilangan event kita mesti memenuhi sample space. All event complete our sample space. Maksudnya sample space kita tak ada ruang-ruang kosong. Okay, selalunya sample space yang kita lukis, contoh ini Venn diagram, sample space tu ada ruang kosong yang kat luar ni kan, yang tengah saya buat tanda soal tu. Itu kita panggil sebagai event yang bukan main.
Kita ada event A, kita ada event B, tapi yang kat luar tu dia bukan A, dia bukan B. Contohnya macam tu. Tapi benda ni tak berlaku langsung dekat exhaustive. Okay, so bila dia exhaustive, semua event tu mesti memenuhi ruang. Contoh paling senang saya buat untuk kuliah lah. Contohnya kuliah K1. Dalam kuliah K1 ada berapa kelas? 4. Ada kelas. Okay. So, saya kena lukis, saya tak boleh buat 4 circle. Saya kena buat macam ni. So, kita ada K1 T1, K1 T2, K1 T3, K1 T4. Contohnya macam tu. So, semua event memenuhi ruang. Dia tak boleh ada ruang-ruang kosong kat situ. Cara kita nak buktikan dia, kita unionkan all event. Contohnya kat sini kita ada 4 event tu. Unionkan semua event yang ada. Jawapan dia mesti dapat 1. That is exhaustive event. Okay. Boleh proceed? Dah siap lukis dah? Boleh. Boleh. Kita masuk example 5. So, example 5 we have A. Dia dah bagi sample space kita from 1 until 10. And then if A, dia dah bagi set dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then untuk B pula 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, determine the event A and B by using Venn diagram. Dia clearly stated you have to use Venn diagram here, means that awak mesti lukis lah Venn diagram tu. Okay, kita lukis Venn diagram macam biasa. Okay, kalau kat sini antara A dengan B dia ada sample space tu, berlaku tak overlap? Ada tak item yang berulang antara A dengan B? Ada. Apa dia? Item apa yang berulang? 5 dengan 6 kan? 5 dengan 6 ni berulang. So maksudnya kita tahulah antara A dengan B ada intersection. Okay. Sebab kita dah tahu kalau Venn diagram kita mesti letak kawasan intersection dulu. So ada 5, 6. Untuk A, so dia akan tinggal 1, 2, 3, 4. Untuk B, 8, 9, 10. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada masalah sebab sample space kita memang penuh daripada 1 sampai 10. Tapi bila kita lukis Venn diagram tu, kita ada empty space kat luar ni. Yang tak ada item langsung kita nak letak kat situ. Dia bukan A, dia bukan B. Dia duduk kat luar. Tapi dia tak wujud pun dalam sample space kita. Tempat saya letak tanda soal tu. Tak ada item pun kita nak letak kat situ. Maksudnya kat sini, event ni tak ada lah. Sebab tak ada item kita nak letak kat situ. So, bila macam ni, kita boleh cakap cara kita lukis Venn diagram ni dah salah. Okay, pangkah. Sampai sini okey? Faham kenapa saya pangkah? Diam ni tanda okey ke tak okey ni? Faham tak kenapa saya pangkah ni? Tak. Okey, saya ulang balik. Okey, sample space kita daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okey, maksudnya bila saya buat kotak ni, semua nombor 1 sampai nombor 10 mesti ada dalam kotak ni. Okey, so kita dah letak ni, kita lukis A ada 1, 2, 3, 4, lepas tu 5, 6 overlap. B ada 8, 9, 10. Macam tu kan? Okey, tapi ada ruang kat luar yang tempat saya buat tanda soal tu, tak ada nombor pun kita boleh letak kat situ. So bila tak ada nombor yang boleh letak kat situ, maksudnya event tu tak wujud lah. Tak ada item kat sini. So cara kita lukis ni dah jadi salah sebab event kita tak memenuhi ruang. Bila semua nombor ada kat dalam ni daripada 1 sampai 10, event kita tu mesti memenuhi ruang sample space. Sampai sini okey tak? Okey. Okay. So maksudnya cara kita lukis tu dah salah. So the only way kita nak recover, kita ada intersection antara A dengan B. Tapi kita tak boleh ada empty space. Maksudnya kena lukis macam saya lukis sekarang ni. Kita ada 5, 6. So A ni akan jadi 1, 2, 3, 4,
B akan jadi 8, 9, 10. Barulah event kita memenuhi ruang. So, dia memenuhi sample space. So, bila jadi macam ni, kita tak ada ruang-ruang kosong, jadilah benda ni sebagai exhaustive event. Okey. Madam, nombor Madam. tujuh. Saya tertinggal 7. Oh, sorry. 7. Ni tadi pun tertinggal. Okey. Dah ke? Dah. Boleh, kita proceed B So, untuk B pula, so kita ada sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then kita ada C, kita ada D. Okay, Venn diagram lagi sekali. So, first check dulu. Ada tak yang overlap antara C dengan D? Ada. Ada. C dengan D ada yang overlap. Apa dia? Oh, Tak ada. Ada kan. C dengan D tak ada overlap. So, bila kita nak lukis tu, dia tak boleh ada intersection. Okay, lepas tu kita tengok ada tak item yang dia bukan kat dalam C, dia bukan kat dalam D. Dalam S tu ada nombor yang dia tak ada kat C, tak ada kat D. Ada tak? 5. Ada. Nombor 5. Okey, maksudnya adalah item nak duduk kat luar tadi kan? Bila ada item nak duduk kat luar, bolehlah kita lukis macam biasa. Maksudnya ada satu event untuk C. C tadi 2, 4, 6. Ada lagi satu event untuk D. 1 and 3. And then kita ada satu lagi nombor yang duduk kat luar sebab dia tak ada kat dalam C, tak ada kat dalam D. So event nombor tu 5. So dia boleh duduk kat luar. Bolehlah kita lukis macam ni. Alright, so based on this situation, kita nampak there is no intersection. Maksudnya event kita akan jadi mutually exclusive event. Okay. Dah. Okay, kita proceed seterusnya. Okay. Start example 6. 6, 7, 8, 9. Itu sebenarnya dia bergabung antara topik 7 dengan topik 8. So jangan terkejut. Dia boleh soalan tu combine. So walaupun topik 7 tak masuk exam, dia boleh combine dengan topik 8. So topik 8 masuk exam. Maksudnya skill topik 7 tak kena tahu. Okay. So macam kita dah belajar kat topik 7. Bila baca soalan, first thing awak kena cari keyword. Kita nak tahu itu nak guna NPR ataupun nak guna NCR. P ataupun C. Alright, so kalau example 6 ni awak baca soalan, cari keyword dia. Yang mana bukan dia NPR ataupun NCR. Pick, madam. Pick. So kalau pick tu kita ambil. Maksudnya NPR ke NCR? NCR. Very good. Kita nak ambil je kan. Kita tak ada nak susunan tak penting kat sini. So kita kena guna NCR. Alright. Settle yang pertama. Bila dah dapat yang ni, kita kena cari. Kan NCR kita kena cari. N kita berapa, R kita berapa. So N semua yang ada kat dalam bag tu. Dalam bag tu ada berapa marble? 14. Ada 14. Good. Alright. Next kita kena cari R. Dia suruh ambil berapa? 6. 6. Dia suruh ambil 6. Kat mana dapat 6? Red dengan white. Bukan. Baca ayat penuh-penuh. What is the probability that a marble break from the bag? Kat mana ada R kat situ? Ayat tu. 1. A marble ni hati. So kat situlah indikator kita nak dapat R. So maksudnya R kita 1. Okey. Sampai sini semua orang okey? Semua faham kenapa N14 R1? Boleh. Boleh. Okey. After that, kita jangan jawab soalan lagi. Sebab kita dah tahu ini soalan nak cari probability. Ni kan ada probability. So sebelum jawab soalan, kita kena cari dia punya sample space dulu. So untuk topik ni, sample space kita sentiasa
kita cari apa yang dia nak tanpa syarat. Soalan kita confirm ada syarat dia nak case apa. So sekarang sample space kita mesti yang tak ada syarat. Alright. So in this case kita ada 14 marble. Kita nak pilih satu tanpa syarat. Apa jalan kerja kita? 14 CR. CR. R kita? Satu. So 14 C1. Dapatlah 14. Okay. Dah dapat sample space. Baru kita nak jawab soalan. So soalan tadi. Marble yang kita pilih. Red. Or white. Kena translate soalan hati-hati tu. Kita dah belajar hari tu. When it comes to or. Maksudnya apa? Red saya guna R. White saya guna W. Or. Oh, kena darab. Bukan. Tengok balik. Senyum. Senyum tu apa? Union. Union. Very good. Union. Senyum. Ala-ala kau nak senyum kenapa? Okay. Union. So, kita dah belajar juga when it comes to union, kita mesti guna formula. Apa formula dia? Selak balik nota. Basic law of probability. Formula yang saya kata masa exam, itu je satu formula yang dia akan bagi. Apa formula tu? Prime. Tak ada. Dia tak ada prime. Prime tu di Morgan Rule. Sebelum di Morgan Rule. PR plus PW. PR. Apa lagi? Plus? PW. PW. Lagi? Minus P R intersect W. Okay, good. Siapa rasa bela tak tahu formula apa, pergi tengok balik nota. Hari tu saya dah suruh salin dah ni. Basic law of probability. Okay. So, mesti guna formula ni. Alright, now baru kita masukkan satu-satu. Okay, R. R kita ada berapa? Red ada berapa dalam soalan? 4. So, kita nak pilih satu. Dia akan jadi 4C1. Next one, kita pergi white pula. White dalam soalan ada 2. So, 2C1. Okay, minus. Red intersect white. Ada berapa kat situ? 2. Mana datang? Red intersect white dapat 2? Mana awak dapat? Kemungkinan W di dalam R. Ada ke dia bagi tahu? Ada tak dia cakap red intersect white tu maksudnya guli kita, marble kita warna dia separuh-separuh? Separuh colour merah, separuh colour putih. Ada tak dia bagi tahu? Tak ada. Kalau tak ada, kita tak boleh assume wujud. So maksudnya apa kat sini? Red intersect white ni. Apa jadi? Kosong. Tak wujud marble tu. Okay. Alright. And then last step, jangan lupa, because this is probability, kita mesti bahagikan dengan sample space. So sample space yang kita dah cari awal-awal tadi, 14. Lepas tu kiralah pakai calculator. 4C1 plus 2C1 over 14. Dapat berapa? Three over 7, madam. 3/7. Semua orang dapat? Dapat. Okay, good. Boleh proceed? Boleh. Kita proceed yang seterusnya. Alright. So, sama situation. Cari keyword bila baca soalan tu. Ayat tu penentu nak guna MPR ke NCR. Okay. Baca dulu soalan, cari keyword dia apa. NCR. NCR. Dari mana keyword awak dapat kita kena guna NCR? Randomly drawn. Kita nak cabut secara rawak. Nama pun kita mencabut kan. Cabutan kat situ. So tak dia pun kita nak susun. So NCR. Alright.
Settle, kita dah tahu nak guna NCR. Second step, determine our N, determine our R. N ada berapa? N tu total. Semua sekali. Ada berapa marble? Ada 10. Good. R ada berapa? 2. 2. Ada dalam soalan. Hati-hati je baca kat situ. 2 marbles randomly drawn. So our R would be 2. Good. So settle dua benda ni, kita terus cari sample space. So in this case, it will be 10C2. 10C2 dapat berapa? 45. 45. Good. Semua orang okay sampai sini? Okay. Alright. So baru kita jawab soalan pertama. A, dia nak 2 blue marbles. So altogether, blue ada berapa? 3. 3. So jalan kerja kita daripada 3 nak pilih 2. Apa kita punya nak kena tulis ni? 2. 3C2. Sebab dia probability, so kita mesti bahagikan dengan sample space. So divide by 45. Dapat berapa tu? One over 15. 1/15. Okay. Settle part A. Moving on part B. Saya tanya lagi sekali Semua orang jumpa kan button NCR, button NPR? Jumpa, madam. Jumpa Nanti saya masuk next class tiba-tiba ada orang tanya saya balik kat mana nak cari NCR, NPR tu saya ketuk-ketuk tangan dia Esok lah kan? Esok saya masuk kelas nanti saya nak tengok lah. Okay, kita pergi B. So B, we have 2 different color marbles. Dia tak bagi tahu pula kat sini dia nak color apa. Dia just cakap dia nak 2 color yang berbeza. So maksudnya bila jumpa macam ni kita dah tahu dah kita akan banyak case. Bila banyak case, in order to avoid any confusion, kita tak nak kita sendiri yang terconfuse. So kita kena buat table. Listkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang akan terjadi lah senang cerita. Okay. So that awak tak ada confuse nanti. So kita tadi ada 3 blue, 2 green, 5 yellow. Alright, kita start pilih. First case dulu. Awak nak pilih warna apa? Biru. Biru kita ambil 1. Lagi? Hijau. Green. Hijau. So bila kita dah ambil 1 biru, 1 hijau, maksudnya kat yellow jadi? Kosong. Kosong. Okay, good. Next. Boleh pilih apa lagi? Biru. Lagi? Hijau. Takkan pilih biru dengan hijau lagi? Okay. So next kita boleh pilih green, yellow. So maksudnya blue kita tak boleh pilih langsung. Ada case lain lagi tak? Itu je. Tak ada Itu je. Okay. So kat sini kita ada case number 1. Case number 2. Case number 3. Alright. So based on this situation, maksudnya kita kena jangan confuse. Yang mana perlu darab, yang mana perlu tambah. So ingat ni, kalau case yang sama kita mesti darab. So kat sini kita pergi first case So dia akan jadi 3C1 darab sebab case sama lagi times 2C1 times 5C0. Sebab tu kita tak nak langsung. Tutup. Settle first case. Ini case pertama dalam case yang sama sebab tu kita multiply. Okay, next kita nak pergi kepada case yang kedua. So, bila kita start different case, kita mesti plus, tambahkan dia. Okay, so second case akan jadi 3C1 times 2C0 times 5C1. Tutup. Okay, and then kita masuk case yang ketiga, plus with 3C0 times 2C1 times 5C1.
Okay, settle lah 3 case. But then jangan lupa since this is probability question, so kita mesti bahagikan dengan sample space. So everything divided by 45. Okay, lepas tu tekanlah calculator kira satu-satu. Okay, kalau awak dah faham rule biasa, awak dah tahu dah anything C0 mesti dapat 1. So 5C0 ni yang first tu tak payah tekan pun tak apa sebab dah tahu 1. 2C0 ni pun sama, 3C0 ni pun sama. Semua tu mesti dapat 1. Okay. So yang dalam tu jawab kena tekan calculator. Kira satu-satu. Careful buat bracket. Jangan salah antara darab dengan tambah tu. Tiga satu ke Miss? Dapat berapa? 31/45. 31/45. Okay. Semua orang dapat tak? Diam tanda setuju ke tak ni? Semua orang? Dapat. Dapat Madam. Dapat Miss. Okay. Saya proceed boleh? Seterusnya. Kita pergi example 8. Alright, example 8. Sama juga macam tadi. First cari keyword dulu. MPR ke NCR? NCR Kenapa? chosen. Okay, very good. Kat situ highlight dah nampak dah. Dia choose, dia suruh pilih. So NCR. N ada berapa? Lapan. Ada 8 from the word computer. R. Kita kena pilih berapa? 4. 4. Good. So in this case, our sample space would be? Kira sample space dapat berapa? 70. 70. Mana dapat 70? 8C4. Okay, good. So 8C4, you're gonna get 17. Okay. So ingatlah jawab soalan kalau probability je, terus macam ni. Ini boleh jadi soalan topik 7 kalau dia suruh find je kan. Dia tak ada perkataan dia probability ni. Kalau tak ada tu, dia terus jadi topik 7. Tapi sebab dia cakap find the probability, dia jadilah topik 8. Sebab tu kita mesti cari dulu sample space ni. Itu je yang membezakan dia. Okay, baru kita jawab part A. Alright. All 4 letters chosen are consonant. Consonant ni apa? Selain vowel. Selain vowel, selain vokal, selain A, E, I, O, U lah. Senang cerita. Ada berapa huruf vokal, ada berapa huruf konsonan kat situ? 3 vokal, 5 konsonan. Very good. So from the word computer tu, vokal, alamak. A, E, I, O, U kita ada 3 kan? Ada O, ada U, ada E. So vokal kita ada 3, konsonan ada 5. Alright, so from the first question, 4 yang kita nak tu semua mesti konsonan. Maksudnya daripada 3 vokal kita tak pilih langsung 3C0 times with consonant out of 5 kita nak 4. So 5C4 divide by sample space kita 70. Dapat berapa tu? Satu per 14. 14. Okey. Kita pergi B. Betul. Kita pergi B. Boleh pergi B? Boleh. Okay. So B. The letter C must be chosen. Huruf C, kita mesti nak huruf C tu. So C ada berapa pilihan? 1. Satu. C tu mesti kita nak. So 1C1. Okay.
So sekarang kita dah pilih satu huruf. Ada berapa lagi pilihan yang tinggal? Oh, tak dengar. 7. Okey, daripada 7 kita mesti pilih berapa lagi nak cukupkan syarat? 3. 3. So 7 C3. And then don't forget you must divide it by your sample space. Dapat berapa? Zero point five. 0.5. Boleh buat mana-mana. Nak buat 1/2 boleh, nak buat 0.5 pun boleh. Kita terima je dua-dua tu. Okay, C. The letters M and P must be chosen simultaneously. Dua-dua huruf tu kita nak pilih dia serentak. So from the list of computer ada berapa huruf M and P? 112. Apa dia? M dengan P ada berapa huruf dalam word komputer tu? 2. 2. Daripada 2 kita nak pilih dua-dua ke? Serentak. Dua-dua lah. Yes, serentak. So kita kena pilih dua-dua. 2C2. Okay. So berapa lagi huruf yang tinggal? 6. 6. Good. Daripada 6 tinggal pilih berapa? 2. 2. Good. So 6C2. And then don't forget, once again, divide by your sample space. Dapat berapa? Tiga per 14. 14. Okay. Settle ke semua orang? Dapat jawapan yang sama? Dapat. Alright. So, bila case choose macam ni, NCR, bila kita pecahkan kan, soalan ni ada case kita pecahkan dia, apa dia nak vokal ke tak nak vokal, nak huruf apa tak nak huruf apa. Kita pecah dua tu, total up yang atas, contohnya ni 3 dengan 5, saya tengah highlight. Kalau pink tu, bila awak tambahkan, ataupun 1, 7, 2, 6, yang saya highlight kalau pink, awak total up balik, itu mesti dapat N. Kan? 3 tambah 5 dapat 8. 1, 7, 8. 2, 6, 8. So total up kita mesti dapat balik N untuk bahagian atas. Kalau total up tak dapat N, maksudnya awak dah salah pecah. Okay. Untuk bahagian bawah pula, yang saya tengah highlight color purple tu, your total up, awak summationkan those tu, mesti dapat R balik. 0 tambah 4 dapat 4. 1, 3 dapat 4. 2, 2 pun mesti dapat 4. So barulah awak tahu, okay, awak dah pecah dengan betul. Kalau total tu tak dapat benda yang sepatutnya, something wrong lah dengan calculation awak tu. Okay yang ni? Okay. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, baca soalan. Lepas tu saya nak tambah sikit soalan ni. Soalan yang saya tengah tulis ni. Okay. Tambah apa yang saya tengah tulis tu. All marbles of the same color are identical. Okay. So, still the same step. First, cari keyword NTR atau NCR. Dia sekarang NTR ke NCR? NTR. TR. Kat mana keyword? Arrange in one row. Yes, very good. You have to arrange. So we have to use permutation and PR. Alright. So how berapa N kita? N kita ada 9. Kan? Awak total out kat situ tadi kita ada 3 red, 4 yellow, 2 green. Okay. Berapa kita kena susun? Tak jumpa ayat kat mana nak kena susun. Berapa kena susun? Semua. 9. Betul, betul. Very good. Sebab dia kata arrange in one row.
Maksudnya semula kita kena susun kan? Alright. So now kita cari sample space as usual. Cari sample space maksudnya kita susun tanpa syarat. Alright. Ada 9 item. Item tu ingat identical, kita nak susun tanpa syarat. Macam mana? Dalam kerja kita? 9P9. Good. Lagi? 9P9. Dapat berapa? 362880. 362880. Ah. Okay. Thank you. Setuju semua orang? Semua orang dapat yang sama? Absolutely. Absolutely. Very good. Semua orang setuju. Inilah sample space kita. So kalau semua orang setuju inilah sample space kita, kita terjun lombong weh bersama-sama. Salah ni. Ini bukan sample space kita ni. Kat mana salah? Saya ulang balik ayat tu. Identical ni. Kalau yang absolutely tadi tu, kalau identical ni apa kita kena buat? Sama je semua. Maknanya tak ada nombor. Tak boleh. Kenapa pula tak ada nombor? Tadi kita nak susun. 9P3. Kenapa 9P3? Barang ada 9, kenapa tiba-tiba nak susun 3 je? Bahagi dengan yang identical. Very good. You have to divide by the identical object. Awak tertinggal tu. Okay, so sekarang ada 3 item identical kan? So first ada 3 red, so 3 factorial. 4 yellow, so times with 4 factorial. Last one, 2 green, so times with 2 factorial. Baru boleh tegang calculator. Dapat berapa yang tu? Identical tu apa? Identical tu, barang tu exactly the same. Repeated. Maknanya macam dia tak ada label nombor lah. Tak ada. Exactly the same. Faham. Dapat berapa? Sample space? 1260. 1260. Semua orang dapat jawapan yang sama? Dapat. Okay, good. Ni baru yang betul. Baru kita tak tujuh lombong Kalau terlupa nak bahagi tadi, kita kena tujuh lombong lah. Okay. So dah settle, baru kita jawab soalan. So part A. All 4 yellow marbles must be next to each other. Ini pattern soalan famous kalau exam. Dia nak duduk bersama-sama. Okay. Kita ingat step kalau duduk bersama-sama, kita mesti guna step ni. So first, awak buat dulu box space untuk semua item yang ada. Kita ada 9 item, so lukis 9 tempat. Okay, saya dah buat 9 space. Now kita ada letak tempat yang kita nak duduk bersama-sama. 4 yellow marbles kan? Okay, so saya letaklah kat mana-mana, yang penting dia mesti bersebelahan. Saya letak kat tengah-tengah ni. Ada 4 yellow marbles. Okay. Lepas tu, sebab dia mesti nak duduk bersama-sama, kita anggap benda ni kita ikat sebagai satu kotak. Maksudnya kalau saya alih benda ni, 4-4 akan beralih bersama-sama. Alright. So kita tinggal kira je berapa kotak kita nak kena alih sekarang ni untuk kita buat susunan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 item kita nak kena susun, so dia akan jadi 6P6. Ataupun awak nak buat 6 factorial, is the same thing. Okay. Dah harapkan dengan tak habis lagi, tadi kita baru susun antara kotak-kotak ni, tapi antara yellow ni, dia boleh tukar-tukar tempat juga kan? Antara Y1, Y2, Y2. Okay, so dia pun kita kena susun. So dia jadi 4P4. Sebab dia repeated case, kita mesti bahagikan dengan identical object tadi yang awal tu. So 3 factorial times 4 factorial times 2 factorial. Kalau soalan ni tak ada identical, so yang bahagi jangan buat. Kalau dia identical, baru awak bahagikan dia. Saya tulislah kat sini, ini sebab identical.
Okey, kira tu dapat berapa? RM60. 60. Okey. Settle. Itulah jawapan kita. 60. Setuju? Setuju. Setuju. Settle lah, kita dah menjawab soalan A. Saya boleh proses soalan B? Boleh. Boleh. So lagi sekali lah kita terjun lombong lah kalau semua setuju jawapan dia 60. 60 tu belum jawapan lagi. Kenapa je? 60 belum jawapan lagi. Sebab Sebab? Sebab apa? bising ni bilik tu. Kenapa ni? Sebelum kita terjun lombong ni, baik kita tengok dulu. Kenapa 60 belum jawapan akhir? Sebab belum darab. Sebab soalan kita probability. Apa syarat probability? Kena bahagi dengan Bahagi sampel. Yes, very good. Kita belum bahagi sampel space lagi. And ingat, kalau soalan probability, jawapan kita kan tak boleh lebih daripada 1. Okay. So maksudnya last step kita kenalah bahagikan dengan sampel space. Yang ni tadi kita baru cari cara nak susun. Kita belum cari probability. When it comes to probability, you have to divide by the sample space. Okay. Baru boleh dapat markah penuh. Dapat berapa tu? 60 bahagi 1260? 1/21. Alright. 1/21. Settle. Baru kita pergi soalan B. Baru kita tak terjun lombong ya sekarang. Okay. B pula soalan dia tukar. Tadi dia nak duduk bersama-sama. Sekarang dia dah gaduh. Dia kata all 4 yellow marbles must not be arranged next to each other. Maksudnya kita nak duduk dia asing-asing pula. Okay. Kalau nak duduk asing-asing, step dia fix. Ingat yang ni untuk step asing pula. So first kita buat space untuk yang tak ada syarat. So sekarang kita ada 9. Yang ada syarat 4 ni. So yang tak ada syarat ada berapa marble? Total ada 9. Yang bersyarat ada 4. Yang tak bersyarat ada berapa? 5. 5. So saya buat 5 space. So 5 ni lah yang kita nak susun. So dia jadi 5P5. Ada masa dia kurang 10 minit lagi. Yang ni okey? Okay, next. Kita baru susun 5 tadi kan? Kita belum susun yellow. So to make sure yellow marbles ni separated, kat mana dia boleh duduk? Tak dengar. Kat mana? Dekat ujung. Dekat ujung. Ujung ni dia boleh duduk. Betul? Lagi dekat celah-celah yang Yes, good. Dia boleh duduk di celah-celah tempat yang kita dah susun ni tadi. Okay, so ada berapa celah dia boleh masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, daripada 6 celah, kita nak susun berapa je yellow? 4. Alright, so dia jadilah 6P4. And then don't forget, this is repeated. So, kena bagi 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial. Yang bawah tu dia fix setiap kali. Dia takkan berubah lah benda tu. Okay, dapat berapa? RM150. 150. Okay. So probability dapat berapa? 5/43. 5 per? Tak dengar. Berapa? 42. 42. Okay. Semua orang dapat jawapan sama tak ni? Sama. 7. Okay. Kita pergi last one. C.
So we have green marbles must be in the first and last position of the row. Okay, so kita ada 9 tempat. Green mesti duduk kat first dengan last. Okay, so bila soalan yang ada syarat macam ni, kita mesti mula dengan kotak yang ada syarat. So kita mula dengan kotak pertama dulu. So kotak pertama nak letak green. So mula-mula green ada berapa pilihan? 2. Ada 2. So saya nak susun kat kotak pertama. So dia akan jadi 2, 1. 1. Good. Settle kotak yang bersyarat pertama. Next kita pergi kotak hujung pula. So sekarang tinggal berapa green? 1. 1. Nak susun dekat satu kotak. So kita jadi 1, 1. 1. Alright. So dah tolak green. Tinggal berapa lagi yang kita tinggal susun? 7. 7. Nak susun kat berapa kotak? Yang tengah-tengah ni ada berapa kotak? 7. Alright. So dia jadi 77. And then divide by your repeated case. Dapat berapa tu? Tiga lima. 8. 35. Okay. So probability dia dapat berapa? 1/36. 1/36. Alright, thank you. Semua orang dapat jawapan sama tak ni? 7 dengan dapat. Okay. Habislah untuk topik kita combine. Belum. Topik 8 belum habis tau. Kita baru habis topik hari ni. Topik 7 bergabung topik 8. So maksudnya kalau awak okey topik 7, yang subtopik ni awak akan okey. Kalau topik 7 hari tu awak belajar awak bela-bela, awak tak kerti lagi beza antara permutation dengan commutation, awak pun bela lah di sini. Okay, yang ni dia famous lah. Yang tadi saya highlight tu. Together dengan separated ni. Selalunya dia berlaku kat mana-mana je. Tak semestinya objek. Orang pun dia boleh susun macam tu. Nombor pun boleh dia nak buat macam tu. Apa-apa item pun boleh. So hati-hati baca soalan, ingat step. Kalau together, kita susun ikat sebagai satu. Kalau separated, awak kira ni, lepas tu kita kira space yang boleh masuk benda tu. Dia ni fixed step sebenarnya. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada. Tak ada. Dah lapar dah kan? Dah lapar ke dah kenyang dah sebenarnya? Yang penting saya lah yang lapar ni. Awak dah kenyang saya rasa sebenarnya kat kafe tu. Oh ya ke? Liza lapar. Saya rasa saya dah dengar bunyi TV tadi. TV. Tak. Kita orang boleh kena dekat dengan bilik Jenny. Oh, okay. Baiklah, fine. Okay, kalau tak ada apa-apa kita stop dulu kat sini. Hari ni kita jumpa lagi esok. Esok saya masuk kelas. Baik. Okay,